أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب يسر ولا تعسر، وتمم بالخير. Para hadirin sekalian, sebelum pada kita masuk dalam kuliah pagi ini, kita pindah daripada Dewan Zul Kota Baru ke masjid ataupun ke sekolah dan ma'had Darul Pulau Melaka untuk sama-sama berkongsi mengingati balik cerita yang telah berlaku kira 45 tahun dulu, jika mana mula-mula saya balik ke kampung di tanah air daripada luar negeri. Allahyarham orang tua saya berpanggil Tok Guru Haji Nikmat Alim mengadakan masjid yang ada sebelah ni, dan mengadakan sekolah yang ada hari ini. Bangunan yang telah dibuat dulu memang tak ada dah sekarang, dah diroboh. Kalau dibuat daripada kayu-kayu mentah yang tidak kukuh, dan telah diroboh dan dibangunkan dengan bangunan-bangunan batu. Ya, kita harapnya majlis kita hari ini mengingat balik cerita lama. Kerana dalam agama kita ni banyak-banyak benda Allah Ta'ala ajar, lain pada sembahyang puasa, lain pada itu ini. Agama kita ajar juga supaya kita ingat barang lepas. Ingat ni lah timbul ni tazkirah. Ni kuliah tazkirah, mengata-kata tempat. Tazkirah maknanya mengingati perkara lepas, bagi membolehkan kita melangkah ke masa depan dengan lebih cermat. Kerana kesilapan yang telah kita lalu pada masa lalu, kita ketepikan, dan kejayaan-kejayaan yang telah kita buat masa lepas, kita lipat gandakan. Ini tujuan tazkirah dan tujuan mengingat. Dalam Quran, para hadirin semua, khasnya surah Baqarah, terlalu banyak perkataan wa'iz. Amba duk bilang sekejap tadi, Quran tangan amba ni, Quran ni amba diberi hadiah oleh matba'ah Quran di Madinah. Waktu amba pergi ke Madinah tahun 1424. Sekarang ni 1429. Kira-kira 5 tahun dulu amba pergi ke Madinah, pergi ke tempat matba'ah ni, dan amba nak cari Quran terjemah Urdu. Tapi terjemah Urdu dah habis, kata dia beri pada amba 2 buah Quran kecil bahasa ni. Dan amba duk bilang dalam surah Baqarah saja. Surah Baqarah, surah yang kedua daripada surah Fatihah, ada 22 kali perkataan wa'id. Mula daripada wa'id qarbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sampailah pada akhir yang ke-22 nya, iaitu wa'id. Wa'id qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa'id maknanya ingat. Semua tafsir bila kita buka tafsir, lepas pada wa'id dia sebutnya wa'id ai uzkur. Mu kena ingat dengan hatimu, kena ingat dengan lidahmu, ingat dengan anggotamu. Ingat selalu amat penting dalam hidup manusia. Pak Ahmad sebut tadi lah, kita ni hidup hari ni kita kena ingat hak lepas dah. Berapa buat kemarin, hak kemarin dulu, hak kita buat, hak tok nenek kita buat, hak tok nenek moyang kita buat. Benda-benda hak molek, hak lepas dah kita kena buat semula. Dan benda hak uduh, hak lepas dah tu kita buat semua sekali, supaya semakin tua kita, semakin dulu keadaan molek, keadaan stabil. Kerana kita hidup bukan hanya begitu dah. Hidup keadaan faham dan keadaan mengerti. Faham, reti untuk masa depan ni hasil daripada gabungan hak benda-benda hak lepas dah, sama ada hak molek kita lipat ganda lagi, dan hak uduh kita buang.
termasuklah buat institusi pelajaran kita dah dipanggil, buat sekolah agama, sekolah pertukangan, sekolah macam-macam jenis sekolah ni. Zaman hari tu tak ada, zaman dah ni ada, dan boleh jadi 50 tahun 100 tahun lagi benda lain pula ada. Yang semuanya kita boleh buat dengan syaratnya bertujuan nak hilang benda wuduh ni kita panggil mungkar dalam Islam. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dalam ayat ni kita raja dengar tutup khatib baca hari Jumaat bila dia khutbah. Biasanya dekat anak putih khutbah tu dia baca ayat ni, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Maksudnya Allah suruh mu manusia, tak kira mu ni Melayu, kau Cina, kau India, kau putih, kau orang Afrika, kau asalkan mu ni orang tidak lembu kubah. Dengar aku nak royak, sebagai aku Tuhan, aku nak minta mu adil, jalan keadilan. Wal ihsan, aku nak minta mu berbudi, buat budi. Wa ita'izul qurba, dan ambil padu, ambil cakna pada keluarga. 3. Benda dia suruh 3, adil, keadilan dan berbudi, dan juga ambil cakna pada keluarga, anak beranak, anak cucu, pak saudara, mak saudara, pupu, dua pupu, selalu amat mustahak dijaga kerana agama suruh, bukan undang-undang yang ada, bukan peraturan yang ada, agama sendiri. Allah Ta'ala sendiri ajar supaya kita hidup atas dunia ni menjalankan keadilan. 3. Dan ada 3 perkara pula hak Tuhan larang. Bukan sekat polis yang larang, bukan sekat kerajaan larang, tapi aku sendiri larang, iaitu wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Aku larang buat benda keji dan buat benda mungkar dan benda zalim. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Ni nasihat aku padamu hai manusia supaya kamu ingat. Jadi mengingat ni, ingat pada 3 hak dia suruh, ingat 3 hak dia larang adalah mustahak. Allah Ta'ala sebut 3 perkara tadi secara umum. Kalau dia suruh pun dia sebut secara umum, adil, belah mana cara adil, belah mana cara berbudi, belah mana cara ambil cakna, tu pandai-pandai kita lah, asal jangan lari daripada apa namanya hak dia suruh. Begitu juga hak dia larang. Dia larangnya benda mungkar, benda keji, benda zalim. Belah mana mungkar, belah mana keji, benda zalim, itu pandai-pandai mulah. Ikut kaedah kita orang Melayu, kaedah kita orang Kelantan, kaedah orang Cina, kaedah orang putih, kaedah orang Afrika mana, kaedah dia. Ini skrip apa ni, moleknya Quran ni dia royak kaedah. Dia tidak royak secara detail lah. Detail tak detail, terang tak terang, terletak di atas bejak sana kita manusia. Hari ni para hadirin semua, kita beri pun di sini supaya sebut tadi untuk mengingati balik usaha seorang tua, orangnya guru pondok, ayah hamba Guru Haji Nikmat ni orang pondok. Dia tidak mengaji luar negeri, dia tidak baca surat khabar, dia tak dengar radio, tapi otak dia nya ada lebih sikit pada orang lain, iaitu usaha dia buat apa nama ni, buat sekolah, masjid, dan usaha dia pungut derma rata-rata. Payah nak cari seorang untuk guru kampung yang rata-rata berjalan pungut derma untuk menghidupkan sekolah ni. Abang selalu duk sebut sama Allah raham untuk kenali mati dengan pondok-pondok. Allah raham untuk guru nak payah mati dengan pondok-pondok. Lah ni pula mati pula seorang lagi untuk guru ajalah apa nama ni, dia buat apa, mati pula. Tak tahulah pondok dia buat molek, buat batu semua. Kita minta doa hidup dah. Biarlah orang lain tu. Hari ni kita bicara masalah kita di Pulau Melaka ni. Alhamdulillah, apa tu Haji Nikmat ni mati. Tapi belum pada mati, dia tinggal anak hamba, apa nak, anak adik-beradik hamba, dan hamba sendiri ada anak 10 orang. 10 orang anak lelaki 5, perempuan 5, dan hamba sendiri ada cucu 49 ada cucu. Dan dalam sebulan 2 lagi nak boleh cucu yang ke-50. Dan yang mau sebut dah ni, kalau boleh cucunya nak 92 ekor, insyaAllah pekat-pekat marilah. Nak syukur kerana anak dan cucu ni merupakan daging darah. Sebab tu waktu kita Sarawak Nabi, kita
kita sebut Allahumma salli ala Muhammad, reka dengan wa ala ali Muhammad wa ashabih. Ya Allah, tolonglah doa ke Nabi Muhammad, selamat ke Nabi Muhammad dan keluarga dia dan sahabat dia. Kalau Nabi Muhammad seorang, tak ada orang sokong dia, mati Nabi mati ya dia. Tapi Nabi Muhammad mati, ada keluarga, ada anak buah dan ada sahabat. Sahabat Nabi, keluarga Nabi, pahlala ni pun kita doa pada Allah Ta'ala minta masuk di bawah keluarga Nabi Muhammad. Kerana keluarga ni dalam kitab-kitabnya sebut, tafsir keluarga ni kata setengahnya ialah dia orang anak buah dia, orang panggil bapa Tok Said. Kata setengahnya dah keluarga Nabi ni bukan saja anak buah dia, apa daging-daging dia tak. Orang-orang yang memperjuangkan cita-cita Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, semua sekali masuk di bawah keluarga. Jadi bila kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi termasuklah orang panggil Tok Said, termasuk jugalah kita semua. Kita ni orang Melayu, walaupun orang Cina, walaupun apa, kalau tu apa nak ajaran Nabi Muhammad, insya-Allah disenarai oleh Allah, termasuk di bawah keluarga Nabi. So, yang keduanya wa ashabih, segala sahabat. Sebab bila kita selawat Nabi, tak boleh selawat Nabi Muhammad seorang, tak boleh, kena reka dengan wa ala ali wa ashabih, sahabat Nabi. Orang tak panggil anak murid Nabi. Lah ni kalau kita mengajar, pada depan kita panggil anak murid, kita panggil at-talabah, at-talibat, ashab, zumala. Tapi untuk Nabi Muhammad, orang tak panggil anak murid, orang tak panggil talamiz Muhammad, dah, orang panggil ashabi Muhammad. Sahabat maknanya serta, sahibah yang sahabu, sahabatan maknanya serta. Sahabat Nabi ni jenis orang yang duduk sekali dengan Nabi. Dia anak murid pun dia, pelajar pun dia sekali dengan Nabi pun dia. Ini kelainan cara Nabi mengajar dengan cara orang lain mengajar. Dan kalau kita bawa ke tempat kita ni, tanah Melayu ni, Kelantan khasnya, tok guru pondok, dia ngajar, dia buat pondok sama. Orang sekolah, dia ngajar, lepas tu anak murid balik ke rumah dia, tok guru balik, ustaz balik ke rumah dia. Beza dengan pondok, tok guru duduk situ, anak murid duduk situ. Sudah ngajar pun anak murid duduk sekali dengan tok guru pun duduk sekali anak murid. Anak murid tengok perangai tok guru, jap pagi pas gelap, jap petang pas curah. Dan anak tok guru juga tengok perangai anak murid, jap petang pas curah. Serupa zaman Nabi dulu. Zaman Nabi dulu, Nabi buat masjid, lelai masjid Nabi ada di Madinah. Kalau kita pergi ke Madinah, masuk masjid itu masjid Nabi dah tu. Lepas tu kita masuk juga sebelah kiri itu kubur Nabi, masjid Nabi, kubur Nabi. Serta di mana saja di mana masjid Nabi buat, situ juga dia buat pisah sikap untuk buat rumah dia. Supaya kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Mekah, ke Tawaf Baitullah, kita ambil daripada Hajar Aswad, pusing pergi siapa ke Bucusa lagi tu, jumpa lagi Hijr Ismail. Hijr Ismail itu pisah sikap asalnya untuk Nabi Ibrahim, untuk anak dia Nabi Ismail. Supaya jadi sistem agama ni, sistem mengajar Islam ni, dia tak boleh hasil di antara guru dengan murid. Sebab tu pondok-pondok kita, pondok-pondok yang ada sekarang ni di tempat kita di Kelantan, khas di mana-mana kau sebut kata pondok, tok guru buat rumah situ dan anak murid juga pondok situ je. Supaya perangai tok guru anak murid tengok, dia perangai anak murid tok guru tengok. Hak mana tok guru buat, anak murid tiru. Hak mana anak murid buat, apa namanya, tok guru perhati. Ni itu dia kelebihan dia. Ada apa jenis sekolah, tak sekolah setempat, lepas tu anak murid balik atau rumah, cikgu berbalik ke rumah, tak banyak kesan. Kerana dia mengajar, kata-katalah 4 jam 5 jam, sudah mengajar dia balik ke rumah. Anak murid nak tengok lagu mana ustaz dia rumah, tak boleh, muka anak murid duduk lain. Ini beza kebaikan sistem pondok. Dan kita di sini begitulah. Kita di sini buat usaha sungguh-sungguh. Lepas sebuah rumah, lepas sebuah bangunan kita buat, lepas keping tanah kita beli, dengan tujuan nak suruh pelajar duduk sini, guru duduk sini, semaya jemaah sekali, main bola pemain bola sekali, main cakap sekali. Dan bila-bila tu ustaz buat tu, siapa tanya semayang, kita bawa buti-buti kita pergi semayang belakang. Yang automatik pelajar ni, dia main pemain, dia jaga waktu pun, dia jaga waktu. Alhasil daripada duduk sekali semua. Ini satu daripada tujuan kita mengadakan majlis pagi ni, untuk mengingati perkara lama dah.
45 tahun dulu. Mudah-mudahan Kelantan, sebuah negeri Kelantan jadi pondok belaka, jadi rakyat Kelantan jadi anak murid belaka, sebanyak mana rakyat Kelantan jadi tok guru belaka, sebanyak mana rakyat Kelantan ada jadi anak murid belaka. Allah kau bangun kubur di akhirat kelak berderu, kita keluar daripada kubur pakat tuju balik pun Nabi Muhammad SAW. Kalau bangun kubur di akhirat kelak, para hadirin semua, kita yakin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini surah Yasin. Hari-hari Jumaat begini banyak orang baca Yasin. Inna nahnu nuhyi. Inna makna kami, nahnu pun kami, nuhyi pun kami. 3 kali Tuhan ulang kami. Sesungguhnya kami. Inna asal dia innana bukan nun selkatna. Innana nahnu nuhyi. Sesungguhnya kami akan hidup orang mati. Masalah hidup orang mati ni banyak orang tak percaya. Payah kita nak fikir. Kerana jok daripada kita hidup terus ni tak ada seorang ambuk. Hidup balik orang mati dah. Jok daripada tok nenek kita, jok tok ada lagi mati, tak raja hidup. Tiba-tiba agama ajar bahawa mu hak mati ni aku hidup. Sebab tu dia ulang 3 kali. Kami sesungguhnya kami akan hidup sebanyak mana hak mati. So, wa naktubu ma qaddam. Kami tulis sebanyak mana hak mu buat. Orang mau duk kecil lah ni masuk dalam tulisan Tuhan dalam apa nama dalam mereka. Orang adik kakak duk congok angin orang ni kecil besar tua muda lelaki puan hak duduk, hak dengar, hak kecil, hak makan, hak minum, semua rekod berlaku dalam rekod Tuhan. Ini pengajian agama, tak ada lah sains, tak ada dalam teknologi, tak ada dalam geografi, tak ada dalam doktoran. Kerana agama apa ni, pelajaran ni pelajaran hak boleh kerana kita usaha. Sains baik, teknologi baik, doktor baik, pertanian baik, apa saja boleh kedua kita usaha. Tak mesti mari daripada wahyu dari langit. Tapi hak Nabi Muhammad bawa ni nak usaha sendiri melalui bilik makmal kau, nak usaha sendiri melalui komputer kau, nak usaha sendiri melalui tanya khabar, tak boleh. Ada benda-benda boleh kita tanya khabar, dia benda-benda kita tanya khabar orang pun tak reti. Ketika itulah Allah Ta'ala kirim Nabi jauh daripada tu ada yang sampai ke Nabi Muhammad. Dia kirim Nabi mengajar benda orang tak reti. Kalau Nabi Muhammad tak tolong ayat. Kerana otak kita ni dia boleh mikir pada dengan dia ya. Bagaimana kaki kita nak berjalan, dia boleh pergi berapa batu je, 5 batu, 10 batu, baru bobek lah kitanya. Baik kaki kita, baik tangan kita mengangkat apa pun, kita boleh angkat barang pada dengan tangan 5 kilo, 10 kilo. Apa tu tak? Panggil lori kata lah kita pun. Nak berjalan panggil kereta, nak angkat panggil lori, nak dengar panggil radio, panggil TV, apa semua sekali. Otak kita gitu juga. Otak kita belah mana cerdik, belah mana cergas sekalipun, dia boleh mikir pada dengan dia je. Nak mikir ha gaib, ha Tuhan, ha malaikat, ha dosa, ha pahala, ha syurga, ha neraka, ha azab kubur, mustahil manusia reti. Sedangkan benda tu ada. Bila benda tu ada, kewajipan kita kena tahu. Nak tahu dengan fikiran kita tak boleh. Maka betul sebabnya Allah Ta'ala kira Nabi nah. Jauh daripada zaman bila lepas tu ada pak Nabi kita nak kata berapa beribu, berpuluh ribu, beratus ribu Nabi atau muka dunia. Kalau contohnya Nabi, contohnya Quran sebut Nabi-Nabi tertentu saja. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam qasas alayk. Ada nabinya aku ayat kamu ya Muhammad, dia ada nabi ramai orang tak ayat, aku tak ayat kamu. Jadi oleh yang demikian para hadirin semua, dalam banyak-banyak benda hak nabi ayat ialah inna nahnu nuhyil mauta. Kami Allah Ta'ala sebut kami. Tuhan ni seorang je. Kami biasanya ramai, tapi seorang yang sudah nelai pun ramai juga. Jadi dia bahasa dengan mu'azzil nafsah, kita panggil. Tuhan bahasa sebagai dia membesarkan diri. Kami tetap akan hidup balik orang mati. Walaktu ma qaddam, kami tulis semua sebanyak mana benda manusia buat. Qaddamu maknanya kira dulu. Kita nak pergi ke Mekah misalnya, kita kira dulu piti kita tamu haji. Kita nak pergi ke mana? Kita nak pergi ke Kuala Lumpur ke? Kita beli tiket dulu, beli piti tiket tu. Bila beli piti, beli tiket, kita kira dulu piti kita ke Tuan Bah. Kita beli tiket dulu, belum sampai Kuala Lumpur kita beli dulu tiket, beli piti dah awal-awal daripada orang dua kepada terbaik, dua tiket kepada terbaik. Begitu kita
hak ambo duk cekak hari ni sah dah ambo kirim ke akhirat. Adik kakak duk cong hari ni adik kakak kirim dah ke akhirat pula. Sebabnya mana hak membuat dah kirim dah tu aku tulis belakang. Wa kullu syai'in ahsayna fi imam mubin. Sebarang benda gerak-gerik mudak dan akhir balik putih mati, mung Cina ko, mung Melayu ko, mung Arab ko, kafir ko, mukmin ko, munafik, semua aku buat, aku kirim dah. Ini benda para hadis semua yang mustahak kita reti, yang menyebabkan kita belah mana usaha, belah mana orang tak siik, orang mau kita kerja agama ni pun orang nak mau taruh pergilah. Tapi boleh jadi belum pada dia faham, dia marah. Lepas pada dia faham, dia tak marah, insya-Allah. Dan dalam pilihan raya baru ni alhamdulillah kita usaha sungguh-sungguh berapa puluh tahun, 21. Lepas tu ambil perang Kelantan tahun 90, kita buayak Islam kepada Cina, kita buayak Islam kepada India. Ambil kata kepada Cina, mu ngaku ni sepupu, bokmu, tukmu, tuk aku tu ada, tukmu nama apa dia? Kalau mu tak tahu tuk, tak berjuruh mu ni, enggak akan nama put tu tahu. Jadi sementara mu jumpa nama tukmu hak sebenar, terima dulu tukmu juga nama ada, tuk Hawa. Jadi bila tukmu tu ada, tuk aku tu ada, maka mu aku ni sepupu, boleh jadi 20,000 pupu, apa kata dia? Dia kata aku tak kerja dengar kan? Tak kerja dengar, mudah bersaing hak tak reti. Kalau bersaing, mu tak bersaing, mudah bersaing orang hak tak baca Quran, tolak agama. Kalau mu bersaing orang baca Quran sepaku ni, aku mesti banyak lagi menung hak mu boleh reti daripada Quran. Alhamdulillah mereka terima gerakan Islam yang menyebabkan pilihan raya baru ni 4-5 buah negeri merudu jatuh, kerana mereka sedar bahawa manusia belah mana lama mati pun hidup balik. Dan bila hidup balik, maya ban tak ada dah. Maya ban tak ada, ngepeng-ngepeng tak ada habis dah. Kerja buat cedung gar tak ada habis dia. Kok yang ada ialah balas syurga neraka. Ini masalahnya. Jadi mau tak mau terpaksalah kita hidup Quran dengan cara mana pun. Hari Jumaat kita ketemu Jumaat. Hari Jumaat ketemu Jumaat ni kita ambil benar-benar kok ya semasa. Sebab tu dia sembahyang Jumaat tak ada khutbah. Sembahyang Jumaat, sembahyang Zuhur tak ada khutbah. Asar tak ada khutbah. Isya kamu tak ada khutbah. Kalau nak khutbah gapo dia, nak kupah gapo dia belum 5 kali sehari gini. Tapi sembahyang Jumaat sekali seminggu. Nak cukup sekali seminggu di tengah-tengah 7 hari itu ada benda-benda baru yang perlu dikupas, yang perlu disebut oleh Tok Khatib. Sebab tu Tok Khatib ni bila berkhutbah sepatutnya dia kupah benda semasa. Baik, oleh kerana khutbah Jumaat tidak mencukupi sebagaimana yang sepatut. Kalau negeri kita ni lama sangat dijajah oleh Mak Saleh. Mak Saleh ipak kita ni orang putih jajah, dia kafir, dia lawan Islam. Di Indonesia Belanda jajah, kafir, lawan Islam. Di Timur Tengah pula, di Mesir sendiri, di Timur Tengah kita panggil dijajah oleh Perancis pun jajah, Inggeris pun jajah. Dan di Afrika tu Belgium pun jajah. Maka menyebabkan segala fikiran kita kat Islam dikucak-kacik habis oleh orang putih. Orang putih berjajah negeri kita ni bukan sekadar nak jajah negeri, nak guna ekonomi dia. Tak. Jepun mari negeri kita, kafir juga. Inggris mari negeri kita, duduk negeri kafir juga. Dia bila kafir mari bukan sekadar nak ke ekonomi dia, dia nak pulas keru kepala kita. Ajaran agama begitu begini dia pelanggar. Yang menyebabkan beratus tahun negeri kita dipegang oleh putih, pemikiran agama kita berlain habis ni. Satu daripada benda berlain ialah al-fasl baina din wa siyasah. Agama suku, politik suku. Ni agama suku, politik suku ni bukan Quran ajar, bukan Nabi Muhammad ajar, bukan sahabat Nabi ajar. Yang ajarnya masalah. Masalah orang putih. Masalah agama lain, politik lain. Tu agama dia. Agama dia ikut dia lah. Tapi agama Islam satukan politik dengan agama. Agama dan politik satu sebati. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu imam sembahyang pun dia, penglima perang pun dia, menteri ekonomi pun dia, menteri sosial pun dia, menteri gapo atas muka dunia pun dia berlaku. Rupa Quran tu daripada awal sampai ke akhir ada berlaku. Hak ibadat pun ada, hak akidah pun ada, hak ekonomi pun ada, hak sosial pun ada, hak rumah tangga pun ada, hak jiran pun ada, hak kecil berok pun ada. Inggeris tak siapa begitu mu.
Tapi agama kita ajar kecil beruk. Belah mana cara nak kecil beruk supaya kena dengan agama. Kita duduk congok hari-hari ni pun belah nak ada lah kuana kita. Ada lah kata-kata kita kau akan boleh ada kan kebelak ni bukan untuk semayang ni. Kita duduk sehari-hari pun kata boleh ada pada kebelak. Siapa gitu agama kita cuma ajar kita. Jadi belah mana kita nak kata agama lain politik lain sedangkan Nabi Muhammad jaga ekonomi. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidain. Ayat yang paling panjang dalam Quran ialah ayat masalah ekonomi. Itu ayat. Kita baca Quran, kita semayang. Lepas pada waladhdallin amin. Kita sendiri duk baca kuliah tabat tiada. Jok mudah pah mati pun duk baca kuliah tabat tiada. Tak ada ayat lain dalam Quran. Sedang kita boleh baca semua ayat Quran. Kalau kita baca waladhdallin amin, ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum ila ajalin musamma. Arti kita baca ekonomi. Utang piutang. Kalau mu nak wibutan piti kat orang, buat lagu mana? Siapa gitu dia ajar pada kita. Ada duit ni wajib dijaga. Wajib dijaga. Bila duit harta boleh kita, wajib kita jaga. Sebab itulah kalau orang curi, boleh kerat tangan. Kenapa? Kerana menceroboh hak duit kita. Orang masuk rumah, kita boleh tetap mati. Kenapa? Wajib jaga nyawa, jaga anak bini kita dalam rumah, jaga harta benda-benda. Kita boleh berdiri, kita boleh tetap masuk dalam rumah kita. Ini masalah ni. Jadi bila kita baca, bila kita semayang waladhdallin amin, janganlah duk baca ayat tulus saja. Kita baca ayat belako-lako supaya dalam masa kita baca ayat semayang itu, hati kita penuh dengan perhati pada ayat tu. Hak ekonomi pun kita baca, hak cari harta pun kita baca, hak bini beranak pun kita baca, hak akidah pun kita baca. Barulah semayang kita ni benar-benar mencakupi alam langit dan alam bumi sebagaimana Tuhan disebut sama-sama. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sebanyak mana makhluk langit, makhluk bumi semua mengatik untuk aku berlaku. Tasbih untuk aku berlaku. Jadi mu seorang dia manusia tak mengenal pada aku. Jadi benar-benar gini para hadirin sebab bila kita semayang. Sebab itulah belum pada semayang ni kita diminta ambil semayang. Tak boleh semayang pandai-pandai, tak boleh kena ambil semayang. Bui zakat tak ambil air zakat. Puasa tak ada air puasa. Tapi semayang kena ambil air semayang. Cuci zahir batin. Batin kita bersih kain daripada najis apa. Kain nak bang busung, kain ada najis, kita dukung anak kecil atas kita buang belakang kain tu masuk semayang keadaan bersih. Perempuan-perempuan kita pakai kain kano lah. Itu nak cermaknya retina kita semayang, dia tak padan kain sarung, kain dia pakai kain kano lah, nak tunjuk bersih dia. Alhamdulillah caknonya. Lepas tu pula batin mesti bersih juga. Iaitu ambil semayang. Bila kita ambil semayang, kita letak air tadari itu, kita ingat ya Allah itu aku air tadari ni aku nak buang hadah ni kita panggil perangai lah, perangai huduh. Perangai huduh aku tak cakap anak bini, perangai huduh aku buta tak sebayar, perangai huduh aku malah buat kerja, perangai huduh aku nak hati makan waktu tua je, perangai huduh aku nak curi. Perangai huduh ni aku tak sangat, tapi tak terbuai itu kalau tak mencampur tangan sama gak tak terbuai lah. Maka kita letak air atas air dekat niat buah akak ada kecil. Akak ada kecil maknanya akak ada fikiran apa ni celaru-celaru kepala kita tu terbuat. Jadi bila kita masuk semayang juga masuk bersih, hati bersih, kain baju bersih, tempat kita nak sujud pun bersih. Sebab itulah kita ni bila sebut kata bersih dua perkara sekaligus, zahir batin. Kain yang kita pakai tu pun jangan bersih sekat, bersih dengan sabun jangan. Kain piti yang kita beli kain tu pun mesti duit bersih. Jangan pergi jual curi bersihkan orang, jual beli kain pergi buat beli semayang, tak boleh. Terbang semayang tak jadi kerja, akhirat kelak kosong. Kalau kata orang pergi ke Mekah, apa nama ni, guna duit rasuah, pegawai kerajaan ke, orang politik ke, dia besar-besar boleh rasuah. Boleh rasuah betul gini. Kalau rasuah juga boleh pergi ke Mekah kaya kata dia. Yang Mekah duit ke apa? Duit rasuah. Tuhan mana pahak nak terima pahala? Tuhan mana pahak nak terima haji? Waktu kita semayang baik, haji baik, puasa baik, mesti makan dah halal. Ikan kering pun dah halal. Baik pada makan sate tapi duit haram. Ini ajaran agama yang tak ada sains. Sains tak erti benda lagu ni. Muka sains dia kaji benda butir je, fizikal kita panggil.
panggil benda material je. Nak halal haram mana saya boleh reti. Nak guna mikrofon, nak guna mikroskop tak boleh, nak guna komputer tak boleh. Dia boleh ialah guna Quran. Benda-benda beginilah ya kita buat sekolah. Kita buat pondok, kita buat berapa ni nak ajar masyarakat kita hidup atas dunia ni bersih zahir batin. Nak makan pun beli beras mesti duit halal. Kalau beli beras kau beli buah basmati kau 20 rias cupak tapi duit haram, buat apa dia? Pol mukubah makan kenyang juga. Berok kecil pak kita juga makan berok. Pol mukubah lah. Sebab tu kadang-kadang Tuhan dia nyumpah orang kat inhum illa kal'am natas pom natas manusia tu kata pom natas dia kata. Tuhan dia marah lah. Kata orang natas kelembu kubah macam-macam pasal kerah lah, beruk lah, macam-macam pasal kata. Jadi benda-benda gini yang menyebabkan kita ingat balik usaha orang tua atau masa dulu buat sekolah ni tak kira lah sekolah lain tu kita buat perayaan lain pula. Mudah-mudahan kita ingat para hadirin semua. Jadi yang sebut tadi dalam surah Baqarah saja ada 20 kali perkataan wa'id. Start daripada wa'id tarbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat tu ayat pada kita Muhammad mungkin ingat cerita ketika mana aku ipum dekat langit. Aku ayat ke dia bahawa ja'alun khalifah. Aku nak buat atas muka bumi ni ganti aku. Ada yang tak ada lagi. Ketika tu ada yang tak ada lagi. Ketika manusia tak ada lagi tu Tuhan kerah dah melekat rakyat. Hei melekat jin baik, iblis baik, melekat baik depan aku nak rakyat. Aku bercadang nak buat makhluk pengganti aku di muka bumi. Kita lah. Lepas tu baru Tuhan buat tu Adam. Lepas pada buat tu Adam tu lah beranak cucu. Lepas pada kita pagi ni semua anak cucu Adam belakang. Dan belum pada mari tu Adam tu kita ni Tuhan wayak dah pada melekat. Bersungguhnya para hadirin semua, kalau kita nak buat kerja benda kecil, kita lagi dapat agar ke nak tebah rupuk, tak payah kita wayak kat betina kita, tak payah wayak. Tapi kalau kita nak jual tanah, nak beli tanah, nak keduri, nak kahwin anak, nak gapo lagi, kita wayak kau orang. Kerana benda-benda penting. Allah Ta'ala juga sepatut tak wayak apa dia. Moga dia Tuhan. Kau payah aku apa nak buat jadi belakang. Tapi nak buat orang dia wayak kau belakang. Hei belakang, aku nak buat orang. Ganti aku. Orang-orang tu Cina kau Melayu kau ikutlah. Asalkan orang Cina gilah, Melayu gilah, Arab gilah. Asalkan orang, maka dia kena reti. Ambo kena reti, adik kakak kena reti, hak mana mari hari ni kena reti, hak tak mari pun kena reti bahawa kita ni pengganti Tuhan. Kita dekat kita pegawai kak D.O. lah kita ni, D.O. Tuhan. Di Kelantan ni ada berapa belah ajahan. D.O. Kota Baru, D.O. Pasir Putih, D.O. Tanah Merah, D.O. Kuala Kerai, D.O. Buah Musa, D.O. Pasir Mah, D.O. Gapa lagi. D.O. ni walau belah mana nelan dia lah kawasan dia pengganti kerajaan. Dia tak boleh buat lah kawasan dia kecuali supaya kerajaan ni. Baik dia kutip cuka ke, baik dia samai orang ke, baik dia berapa pun, dia buat berdasar pada dia ni ganti kerajaan. Dia tak boleh buat walau suara rambut pun lebih pada kerajaan ni, kurang pada kerajaan. Begitu kita. Dia megang kerajaan kita ni Allah Ta'ala. Kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan rupuk apa, kerajaan air, kerajaan hujan, kerajaan gelap, kerajaan cerah, kerajaan angin, kerajaan semua atur dunia ni yang megang Allah Ta'ala. Ngurus dunia ni kita. Kalau kita ni orang, bukan kita orang Melayu tak, kita ni orang Melayu kau, Cina kau. Kalau Cina tak reti tu, kita tak royak. Dia pun tak tahu. Jadi kewajipan kita kena royak. Pertama kepada anak buah kita. Anak buah kita jaga ibu bapa dia, bapa jaga anak, mu jaga anak buah mu, aku jaga anak buah aku, jaga kampung campur jadi jajahan, campur jajahan jadi negeri jadi negara campur negara jadi dunia semua sekali. Ni sila kita. Hak ni kena ingat saya kata. Sebab tu acak kali yang bersungguh. Tapi tak sampai masa lagi ya. Turut berdoa kita ni, iaitu hamba nak buat sekali perhimpunan perayaan, tajuknya inni ja'alu fil ardi khalifah. Nak mengingat balik cerita Tuhan nak buat orang. Acak kali dah sebut, tapi ingat sebab ialah kita tak cukup pegawai, tak cukup jentera. Kalau kita dah buat lah ni banyak perkara dah. Bulan semayang kita buat, orang tak rajin buat kita buat. Apa hamba kena marah lah dewan. Apa buat pada semayang, duit kerajaan yang baru dia ustaz.
ustaz hak lawan kita ni, ustaz okey, ustaz. Tapi dengan sebab benda tak biasa, kita je buat ya. Dengan sebab tak biasa, barang hak tak biasa bila kita buat tak mesti tak betul. Barang orang tak buat, kita buat. Kalau benda tu barang baik, apa namanya, patut puji. Tapi dengan sebab mikir sejeka tak siapa apa panggil, maka benda lagu tu pun orang yang ngepeng supaya manusia semaya ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang pertama kempen manusia supaya semaya. Jadi dengan sebab hamba memegang kajian, maka hamba tanggungjawab kempen orang semaya. Maka kita buat boleh semaya. Jadi pelik. Jadi kalau boleh buat tu bau putih, buat tu punggung, bau betul. Jadi orang panggil kita lipat tu, bau betul. Kita tak boleh lipat tu. Kita ni pemimpin dunia. Orang Islam ni pemimpin dunia. Gapoh dunia buat atau molek buat. Hak tak wajib buat lagi, tapi benda tu molek kita buat. Sebab tu dia semayang di Kelantan banyak benda-benda baru. Dan lah ni mulut orang tiru. Orang tiru orang luar negeri mulut tiru. Bulan semayang lah, bulan berapa lagi. Dan Kelantan ni apa namanya, sekolah ni kita buat dulu. KJM mengadakan apa ni, hafal Quran di Pulau Condong. Hafal Quran saja. Lepas tu kita buat pula mahad tahfiz sains di Tanah Merah. Tahfiz sains. Tahfiz mana anak-anak kita belajar Islam, kena hafal Quran, dan dia boleh pergi ke bahagian-bahagian sains. Nak pergi ke universiti tempatan, ke luar negeri pun boleh. Kerana bila-bila dia hafal Quran, bila-bila dia kita beri peluang pada dia masuk ke SPM ke apa semua tu, kena sains. Benda ni kita buat dulu. Kerana Islam ni bukan semaya bank gaduh. Sebanyak mana ilmu yang ada dalam muka dunia ni, ilmu Tuhan belaka. Bukan ilmu Jepun, bukan ilmu orang putih, bukan ilmu siapa. Siapa dia rajin, walaupun tak pek, boleh ke dia ilmu. Siapa dia malah, walaupun duduk Mekah sekalipun, pak belakang dia. Jadi inilah kerja Tuhan atas muka dunia ni, beri peluang kepada manusia jadi baik, jadi jahat, jadi pandai, jadi bijak, jadi bodoh, semua sebab tu boleh. Jadi benda-benda gini perlu kita buat. Kita ingat balik cerita sekolah ni 45 tahun dulu. Yang kedua, para hadirin semua, kita perlu pada agama. Kita belajar, walaupun ahli sains mesti berlatih atas agama. Walaupun kita doktor mesti berlatih atas agama. Kerana apa tadi lah, otak kita ni belah mana cerdik pun dia ada range, dia ada limit dia, ada hak dia. Akhirat nak pergi kita alih nak ni otak. Amal wayak cerita waktu di Mekah baru ni, ada jemaah-jemaah hak pergi umrah ni ajak hamba pergi kuliah lah. Ada hamba boleh pergi, ada hotel lagi ni. Mekah lah ni panas. Belum pada hamba sampai Mekah ni sampai 51, 52. Dia tak kaji berlaku di Malaysia, tapi di Mekah berlaku. Tapi lepas pada hamba sampai, alhamdulillah turun panas tu menjadi 40, 41, 42. Jadi hotel hamba boleh pergi, masuklah satu kumpulan umrah pada Pahang. Amas sebut tuan-tuan semua, bila kita mari Mekah, baik Mekah baik Medina, jangan kira nak umrah ya. Jangan kira nak pergi sembahyang masjid ya. Banyak lagi benda yang perlu kita gunakan masa kita, umur kita di Mekah. Termasuklah kita melawat tempat-tempat sejarah. Misalnya bila kita pergi tawaf, jangan kira tawaf 7 kali je. Tengok 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu belum pada Nabi Muhammad lahir di muka dunia, orang tawaf dah. Kalau tawaf Saim gapo ni bukan mula daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim ni apa Nabi Muhammad ni berapa puluh ribu tahun. Tikot tu dalam banyak-banyak benda orang buat, tikot tu ialah orang tawaf selanjang. Malam orang tawaf selanjang, orang tino tawaf malam. Dia selanjang. Sehari orang datang tawaf. Bapa tawaf, bapa selanjang. Ayah kata dia, kita buat dosa, kita mari sini nak basuh dosa. Kalau kita pakai kain, hari kita pakai kain, kita buat dosa tikut tu. Dosa zina, dosa judi, dosa minum arak, dosa berapa semua. Dosa dengan kain ni, kain yang kita pakai. Jadi kita buat kain. Lanya bogey. Siapa dia ajar? Siapa dia ajar lagu tu? Tak ada siapa dia ajar, pakai fikir sendiri. Ni punuh. Jangan kerja-kerja duk ni kalau kita lep pada fikir saja punuh. Apa kau buat selanjang? So, yang kedua yang pula bunuh anak tin. Wa'dul banati minal makrubat. Orang Arab jahiliyah, satu daripada perangai dia ialah bunuh anak tin. Boleh anak tin bunuh. Kerananya dia kata kalau kita tengok anak tin sama lah, ambil tu lagi dia saja, kita lelah saja. Dia fikir lagu tu.
Kita perlu anak jantan, ayat duduk dengan kita tadi. Bini pun mari duduk dengan kita. Kita suruh bini buat balik natu duduk sekali kita. Bini anak tina, kita nak paksa natu kita duduk, kita boleh. Jadi baik bunuh lah kata dia. Perlu saja buat lelah. Siapa Sayyidina Umar sendiri radhiyallahu anhu, waktu dia wayak cerita ni, dia kata, ya Rasulullah, anak aku umur 8 tahun, nak bunuh aku tu kan punya tahu, tapi bini aku tu jaga semua anak tinta peluang pada aku bawa. Tapi lama-lama dah umur 8 tahun dia percaya dekat aku bawa hari satu hari, aku gali lubang, anak aku tanya, ayah gali lubang buat apa? Aku tak kata apa. Sampai aku tahu dia dalam lubang, dia terik nangis. Dia aku terdengar terngiang-ngiang telinga aku ni suara anak aku menangis. Bapa ayah tahu, bapa ayah tahu. Dia wayak balik cerita Nabi Muhammad ni kadang sembuh. Dia pun teriak ketika tu. Ni semua ni berpunca daripada kita guna fikiran semata-mata. Fikiran kita bunuh anak, tina baik pada. Bukan ada masal kita panggil, mana ada pepatah orang Melayu panggil. Apa nama? Wa'dul banati minal makrumat. Tanah anak tina kecil ni tanah orang berjuru. Wa'dul banati minal makrumat. Tanah anak tina tanah orang berjuru. Tanah orang baik-baik, orang bijak, tanah anak tina. Gak benar dah jadi pepatah lah, berat benar lah. Kalau kita sini pepatah gak, kita panggil apa? Pada mati mok, baik mati adat, apa ni? Benda-benda begitu. Pada padi adat, pada mati adat, baik mati mok. Kita ni tak ada betul negeri lain ada. Jadi kita kena jaga adat resah. Siapa dia ajar kenapa adat resah? Adat resah kalau orang ada jaga, tapi hak buat, hak uduh buat. Kita di Kelantan ni buat uduh dah. Wayang kulit kita buat. Kalau nak main wayang kulit juga, biar tentu cerita tu bukan cerita dongeng, cerita moden. Apa nama ni, moyong, noro, bagai. Ni bagai-bagai daging darah. Orang kata kita buat. Ada apa-apa pun. Tapi dengan sebab kita hidup dengan adat dan budaya, maka kita duduk gitu. Islam mari ajar, ada boleh, ada uduk. Macam telanjang, tawaf waktu telanjang malam, buat. Alhamdulillah, lah ni lelaki puan. Walau belah mana Cina, kau pergi ke Mekah, India, kau pergi ke Mekah, putih ke Islam kau, semua sekali makan lah kau. Kerana tebiat telanjang tawaf ni zaman hari tu jahiliah. Lah ni kena buat. Alhamdulillah kena buat. Di kita di sini gitu juga. Kita di sini bahasa penyakit tadi lah, agama lain, politik lain. Ni ada orang putih. Orang putih bangun kubur kita, bangun kubur akhirat kelak, nak cari orang putih lagi. Kau kena cari Nabi Muhammad di akhirat kelak. Ini benar. Baru kubur di akhirat kelak orang tak cari orang putih dah. Tak cari masalah dah. Orang cari Nabi Muhammad. Siapa dia baik dengan Nabi Muhammad di muka dunia ni, jumpa dia akhirat kelak. Siapa dia lawan Nabi Muhammad di dunia ni, beri penyakit akhirat kelak. Apa nama? Hingga mampu gitu je. Kalau mampu saja tak apa, kubur neraka. Kalau mati kita daripada masyarakat tak apa, mati dah tak ada apa. Tapi kalau masuk dalam neraka, mati pun dah hidup dah. La yamutu fiha wa la yahya. Dia masuk neraka mati pun dah hidup pun dah. Benda-benda beginilah kita nak mengelak diri benda apa pasal depan ni, kita buat sekolah agama. Dan kita latih pelajar-pelajar kita beragama. Semaya cara beragama, berpolitik cara agama, berumah tangga cara beragama, berekonomi cara beragama, menjadi pegawai kerajaan jadi cara agama, berpolitik jadi wakil rakyat, jadi entah berapa lagi masa depan, semua asalnya agama. Kerana agama ni lah memenuhi kekurangan fikiran kita. Kalau fikiran kita tak siapa nak fikir, agama tu dah ajar kita begini-begini. Termasuklah orang yang hak membaca tadi, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan sampai akhir. Para hadirin semua, itu amor ayat gen. Tawah. Kita pergi Mekah, kita se'in daripada Safa, Marwah, Safa, Marwah 7 kali. Bila kita se'in, jangan se'in semata-mata se'in, ingat lagi perkara lain, iaitu ingat Siti Hajar. Mula-mula atas dunia orang se'in, Siti Hajar. Siti Hajar ni isteri bagi Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kahwin Siti Hajar, dia seorang lagi Siti apa nama ni. Lepas tu dia tinggal anak dia di Mekah. Nak duduk rumah tak boleh bawah daya. Kerana dia Nabi Ibrahim Nabi. Tak kena tu ayah dia tukang berhala. Sudah berhala, buat apa, so Nabi Ibrahim pergi jual Mekah. Dan Nabi Ibrahim ni tu lebah. Lah mana nak jual tokong? Tak nak pergi marah dia ayah, nak pergi marah Tuhan.
Sini timur cerdiknya. Dia cerdik timur kena kepit dia. Kau tak kepit bodoh, tak apa hidup senyum ni. Saya hidup bodoh, tak apa kata. Bila kepit hati kau tu timur cerdik. Dan Nabi Ibrahim nak suruh ayah dia tak marah kan? Dia ambil toko pergi jual kedai. Kata tuan-tuan semua nak beli Tuhan, kau buta, kau tepok, kau tuli, mari beli. Tuhan tapi buta, Tuhan tapi tepok, tapi Tuhan tapi telur. Tahu 3 perkara. Orang mana nak beli, orang pengen kepit balik, kepit susah. Akhirnya waktu pergi sekarang, kedai orang balik sekarang juga. Mana orang nak beli Tuhan tepok. Akhirnya ayah ni tak tanya khabar, apa yang orang tak beli Tuhan. Rupa-rupanya anak dia kepit balik, yang menyebabkan dia kena halau. Apa nama ni dalam Quran, apa ayat sebut ayat ni apa ayat Quran sebut ayat ni, apa Nabi Ibrahim keluar daripada rumah dia. Akhirnya raja negeri pun marah juga dia. Raja negeri marah pasal Nabi Ibrahim kata apa nama ni, Tuhanku tidak Tuhan. Tuhan yang lain, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan sebenar Tuhanku ialah alladhi yuhyi wa yumit. Tuhan yang boleh hidup orang, dia boleh mati orang. Tuhanku mana boleh hidup orang, boleh mati orang. Dia kata boleh, aku boleh. Qala ana uhyi wa umit. Aku boleh hidup orang, boleh mati orang. Dia panggil orang 2 orang, dia bunuh orang, dia tak bunuh orang. Hak aku bunuhnya aku mati. Hak aku tak bunuh aku hidup. Allah bodohnya raja aku kata dia. Hidup lagu mana, muka orang hidup je. Orang hidup dia semua dia tak mati je. Hidup lagu mana. Jadi bila kecek dengan orang bodoh, habis heliu saja. Gini tu aku kata dia, ambo tak kecek lama lah tu aku ni. Betul bodohnya kecek ni orang ada fikiran. Kita bincang orang bincang kita tambah ilmu kita melalui perbincangan dia tambah ilmu dia melalui perbincangan kita. Jadi orang bodoh kita nak kecek lagu mana. Akhirnya kata gini lah, katanya Ibrahim, aku fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Kita rekah bincang itu aku kata Allah Ta'ala hak pasti ajak ni, dia boleh borek tari daripada timur ke barat. Fa'ti biha minal maghrib. Cuba tu aku naik tari kau jatuh dia. Sendak tu surah tengangur fa buhidal ladzi kafar. Sebab maka tengangur lah hak kafir. Pahlala ni pun kalau kita buang orang, dia orang tu salah, kita bincang orang tu salah, so tak boleh jawab. Serupa dengan Namrud juga. Fabuhitan ladzi kafar. Sebab tu Quran tak kata fabuhitan Namrud. Maka tengangur Namrud. Tidak Namrud seorang. Namrud dulu, Namrud sekarang. Bukan lain tak betul. Fabuhitan lagi. Tengangur lagi. Ni jadi sebab tu Islam ni ajar pada kita dialog. Waktu kamu tinggal Mekah baru ni, kerajaan Mekah buat dialog. Lebih kurang 500 orang alim ulama sedunia kata dia. Malaysia pergi kau tidak tahulah. Dialog antara mazhab-mazhab, tak agama-agama, antara sama-sama Islam lah, Sunnah lah, Syiah lah, apa lagi, Duruz lah, banyak lagi agama-agama pak kita ni. Dia pergi pun setepat, dia cari atas asal kita tak sesat dengan perang. Amerika sendiri perang apa, Iraq, perang Afghanistan, perang Somalia, perang mana lagi, Kongo, Gapol, perang apa, tak besar masalah. Orang mati tapi pahamnya tak boleh mati. Bila kita perang bunuh orang, hanya tubuhnya matinya, tapi pahamnya itu merosak tak orang lain. Mereka istihar menil hari itu sekali. Waktu Saddam Hussein masih dia bunuh Saddam Hussein itu, dia istihar perang. Dia buat perayaan dah kemenangan perang dia. Tapi tak sapah lalu. Kenapa? Dia hanya perang bunuh orang. Dia tak boleh bunuh pahamai orang. Pahamai orang mana boleh bunuh dengan bedil. Dia boleh bunuh pahamai dia dengan pahamai juga. Tak lawan orang yang hujah. Kalau dia mau kata salah, dalilnya gini-gini. Kalau dia mau boleh jawab, so dia mau salah. Maka kawan betul dia mau salah. Kalau dia mau tak boleh jawab, biar dia tak apa. Jawab esok lusa tak apa. Mereka mana boleh ucap ganggu mari negeri berapa batu betul tak berapa batu ibu batu mati dia serang bong orang negeri orang. Mana boleh orang timur akhirnya mati seorang, orang lain berdiri pula. Jadi mau tak mau kita dialog. Islam selama-lamanya ada dialog. Kita dengan pah-pah amin, kau tak besar dengan masalah dia bagi subsidi, dia besar dengan dialog. Dialog mana kawan kata kawan betul, kerana kawan megang Islam, dia mau pegang kemanusiaan tak betul. Kenapa siapa dia ajar dia kemanusiaan? Nabi mana ajar kita pegang kemanusiaan?
Nabi Muhammad orang yang pertama dia lawan tok tua dia, pok saudara dia, tok tua dia. Sedangkan Arab, Nabi Muhammad Arab, tok tua dia pun Arab, Abu Jahal pun Arab, Abu Lahab pun Arab. Jadi Nabi Muhammad tak timbul masalah perpaduan Arab. Yang timbul ialah perpaduan Islam. Kita disebut perpaduan Melayu ni. Tak berapa saya juga daripada masyarakat. Baru kubur di akhirat siapa daripada masyarakat tanya, mu Melayu ke Cina? Melayu. Melayu syurga. Melayu. Mana? Mu Cina ke? Cina masuk neraka. Tak boleh. Cina Melayu kebetulan ya. Ambo jadi orang Melayu kebetulan. Cina jadi Cina pun kebetulan. Bagi kebetulan tak ada kelebihan apa. Kebetulan ambo kaya kerana pok mati. Misalnya pok seorang bapak mati tinggal anak, apa tinggal anak seorang harta banyak. Kemusaka. Maka dia ni kaya kerana kebetulan. Kalau kaya kebetulan ni mentai tipu dari ability, tak ada yang betul. Tapi kalau kaya kerana usaha sendiri ni payah nak tipu. Ambil tu Islam kita. Islam yang boleh ke orang Melayu ni, ni masalah. Islam bakar kita panggil. Ni yang penyakit. Kalau Islam bakar, bukan Islam yang mengaji, bukan Islam yang usaha, bukan Islam yang research, yang kajian tu. Ni lah Islam lagu ni dia punah jalan habis. Ikut orang putih kata turut berlaku, ikut Jepun kata turut berlaku, ikut Amerika kata turut berlaku. Kerana Islam ada pada kita Islam kebetulan. Betul lah pok kita Islam, mak kita Islam, kita pun Islam kata. Bukan kerana apa nama ni ilman, bukan kerana dirasatan, bukan kerana bahsan tamhisan dah. Kerana kebetulan. Allah ni kita nak suruh usaha supaya Islam boleh kita yang mengaji dengan reti melalui sekolah, melalui pondok, melalui kuliah, melalui kursus, melalui apa, barulah kita pegang Islam ni letak tarak kenyam, letak makan menerak makan pasir pun insya-Allah kita tak pegang, kita tak lepas kerana kita boleh Islam dengan reti, tidak dengan bakar dah. Ini sebabnya maka perlu kita mengadakan sekolah, perlu mengadakan kuliah-kuliah, perlu mengadakan institusi pengajian gini supaya kita semua reti dan faham. Akhir sekali ya. Akhir sekali ialah hamba sebut tadi, kita ke Mekah, tengok cerita orang Selanjang, cerita Bunuh Hana, cerita Siti Hajar, nak jaga anak Nabi Ismail, cerita air Zam-Zam, Nabi Siti Hajar hungar mari buka Safa Marwah tak boleh air titik. Akhir sekali balik mari tengok air Zam-Zam ada. Kata sebenarnya kerana bekas tumit Nabi Ismail dia teriuk tu duduk berdarah dia gelepar dia berapa daripada gelepar tumit itulah keluarnya air Zam-Zam. Itu buku cerita ni. Air Zam-Zam ni air berkat keluar daripada perut bumi. Dan Nabi ada sebut cerita Zam-Zam ni, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ni boleh diminum untuk niat apa pun. Niat nak apa-apa, nak jadi soleh kau, nak jadi curah hati kau, kita minum, kita niat daripada minum air Zam-Zam. Ya Allah itu aku, tolonglah beri kepada aku bukan ini. Akhir sekali bila kita sini pula balik kampung kita, tadi balik di Mekah, balik kampung kita, waktu tu turun umur kemari masjid mana boleh kita turun Mekah, dengar orang band, kita turun rumah tu masjid, dengar orang band tu. Alim ulama kita ajar, bila kita dengar orang band, ibarat kita dengar sur, wa nufikha fi sur. Satu hari nanti sangkala akan dicium. Ujung dunia ni dua sangkala dicium. Sangkala kita panggil iklan umum lah, satu perintah negara. Malaikat akan sebut sebanyak mana hak mati, sebanyak mana hak hidup ni mati berlaku. Itu sangkala yang pertama. Bila mati berlaku lebih kurang 40 tahun kita ni keputusan Tuhan Allah alam. Sangkala kedua akan ditiup balik. Wa nufikha fi sur fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Sangkala yang kedua akan ditiup untuk hidup balik semula. Kau mati. Wa nufikha fi sur, sangkala akan ditiup yang kedua. Fa idahum min al-ajdath ila rabbihim yansilun. Tahu-tahu banyak mana hak mati akan hidup balik. Jadi hidup balik ni kita setuju atau tak setuju, kita reti dah ke tak, itu kita punya pasal. Tapi tetap akan berlaku. Kerana surah Yasin ibarat ketah kerja Allah Ta'ala beri pada kita. Sangkala yang pertama, hak mana hidup mati semua, berguna hari. Hak ada tanah, hak tak ada tanah, tak pakai duduk tak. Sangkala yang kedua akan ditiup juga, akan disebut juga untuk hidup hak mati. Faizah qalu ya walana man ba'sana al-marqada. Bila hidup balik yang kedua, siapa dia man ba'sana al-marqada, siapa dia hidup kita ni pada tidur ni lama. Masing-masing tanya khabar, hidup apa, siapa dia hidup kita ni.
Hadza ma wa'ada ar-rahman surah Musa. Sebab tu bila kita baca ayat ni, Tok Guru Quran ajar pada kita kena berhenti saktah. Ya walaman bahasana qaida, berhenti sekejap. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Berhenti sekejap ni mencerminkan gambaran akhirat pula. Bila orang bangun kubur berdua, orang mendengung belakang. Bapa hidup. Jadi bengong belakang. Bengong hak di akhirat kelak tu, kalau boleh kita bengong lalu dalam muka dunia. Hak kita saktah, berhenti sekejap. Masalah maqaida hadza, berhenti sekejap. Hadza ma wa'ada ar-rahman. Bila berhenti itu barulah masing-masing sebut hadza ma wa'ada ar-rahman, ni lah rupanya hak Tuhan janji gitu wa sadaqal mursalun. Dan benar sungguh hak Rasul ajar. Hak Rasul ajar, hak tubuh ajar, ustaz ajar, mopok ajar bahawa lepas pada kita mati hidup balik rupa semati. Hati kau tu tak nak buat apa lah. Itu dia para hadirin semua. Kita turun rumah, dia dengar gabai, kita buat lelok tiup pesan kala. Bila kita pergi masjid, kita buat lelok, kita turun rumah lagi kubur. Nasib baik aku boleh balik semula ke rumah. Kalau nasib baik aku mati tengah jalan, tak ada apa, aku siap dah. Jadi hari-hari 5 kali sehari kita berlatih mati. Dalam ekonomi tak ada berlatih mati. Dalam sains tak ada berlatih mati. Dalam doktor tak ada sains, tak ada berlatih. Dalam sains tak ada ilmu berlatih mati. Islam ajar. Kerana mati ni sah mari. Daripada dia mari serempak, baik mati berlatih. Kita turun rumah mari masjid, berlatih mati. Berlatih pergi pada masyarakat. Mati tubik daripada kubur, pergi pada masyarakat. Kalau tak kenal lagi pada masyarakat, boleh balik sebelah kubur. Kalau salah mati ke sini tengah jalan, dah boleh buat kita siap dah. Dosa pahala kita siap belakang dah. Hutang kita bayar belakang dah. Hapus saja betul ngau kita minta maaf belakang dah. Ini para hadirin semua, apa ni kuliah kita pagi ni, mudah-mudahan ingat balik cerita 45 tahun dulu waktu sekolah ni. Waktu sekolah ni buat hari tu, ambo mula hari ambo duduklah kampung jauh sana. Mari buat ni, mari betul, mari semaya tu, mari betul balik. Mari sudah semaya balik ke orang tak ada di kampung ni. Nak mari sehari takut. Di sini hutan, tak ada orang. Ada rumah mula siapa dia, mula paksa ada son. Mula paksa ni sebab situ orang band tak ada. Zaman hari tak 50 tahun itu orang band tak ada. Orang band buat isu. Jadi bila band sehari mula paksa ni ikut orang ceritanya, apa pun ni band 5 kali sehari. Jadi pelik kalau band 5 kali sehari. Itu orang Kelantan. Kalau orang tak ada pondok, Tuhan lah punya tahu. Jadi orang Kelantan sendiri pun kalau kita band 5 kali sehari, dia teraju. Apa orang band buat isu ya, subuh ya, Zuhur isu ni, Zuhur ni asal tak band. Sebab begitu jahilnya orang kita, hasil daripada tunggu tak istihab, tunggu pondok ya. Tak ada masuk kampung ceramah, apa tak ada. Kalau mana orang mari pondok ngaji, kalau mana tak mari kat tunggu tak pergi. Tunggu kita pergi ni tika-tika ada peduri, tika semayang-mayang kampung. Tapi pergi ceramah kampung jam lagi tak ada. Amor reti ceramah ni kerana mula hayuh suruh. Dan alat tu lah masjid. Sudah semayang jemaah, suruh bangun syarah. Nak kata apa tu kan punya tu, puncak lah. Tapi lama-lama pakat reti belakang ceramah lah, kuliah lah, berapa. Alhamdulillah disebar dah ilmu ceramah, ilmu besar. Budak-budak kecil pula ni kita latih ceramah, latih berapa semua sekali. Orang semua kita buat sebab tu dah kita doa lah, mudah-mudahan hak mana hidup ni tiru hak orang mati, hak molek-molek dia buat hak huduh-huduh, dia kita akan langkah hidup kita ni, langkah dia akan faham, keadaan mengerti. Mudah-mudahan segenap rezeki kita ni akan diberkati oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal 'asmata 'asmatuka. Allahumma in kana rizquna fis samaa'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu وإن كان عسيرا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فهونه وبارك لنا فيه
بحق ضهائك وبهائك وجمالك وقوتك آتنا ما أتت عبادك الصالحين. اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا فيما رزقتنا، أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير.